melalui konsep produk yang dikemukakan oleh Kopsha kepada koperasi, koperasi terus kepada member. Jadi tadi kita lancarkan program saving untuk beli rumah di bawah koperasi menggunakan MM. Tuan-tuan yang belum beli rumah, buatlah saving itu sekarang kepada koperasi tuan-tuan. Dengan syarat koperasi tuan-tuan jadi ahli Kopsha, kita akan bagi satu sistem masuk dalam sistem koperasi tuan-tuan, terus appear di Kopsha. Dan kita juga telah membuat co-branding dengan ATM. Tuan-tuan masuk duit dalam koperasi tuan-tuan, tuan-tuan boleh draw melalui ATM. Kopsha punya akaun dalam koperasi tuan-tuan dan yang ada di akaun Kopsha. Jadi hari ini koperasi telah pun naik taraf. Bukan lagi macam koperasi kampung dulu, koperasi dah menjadi macam bank. Dan kita tuan boleh buat dari remittance, semua kita ada sistem. Remittance akan disediakan oleh membuat pembayaran bil tempat dan sebagainya melalui. Pertama, tuan-tuan boleh bangun perniagaan kedai runcit di sekolah. Kalau yang belum ada yang kedai runcit, minta kawasan sekolah bangunkan kedai. Kopsha akan masuk. Tuan-tuan fikir apa yang boleh buat daripada sekolah tuan-tuan? Soal bil jangan cakap sekarang, bil kita boleh bagi. Kopsha ada. Dulu saya tak boleh cakap begini. Dulu tuan-tuan nak cari bil di bank, itu tuan-tuan yang mana dapat wang dana nak pergi bank, bank tak akan bagi. Sebab sekolah tak ada geran pun, tak boleh sandar apa geran tu. Dia tak bagi, bank tak akan bagi. Hari ini Kopsha bagi. Kita tak perlu bersandaran, kita hanya perlu sharing dengan bangunan yang kita nak buat. Dan tuan-tuan tak pernah buat, kita datang turun buat. Sebab kita ada PMC, Project Management Company. Ya. Jadi kita akan datang, jadi mana kita set, semua dapat sebagai developer, semua kita buat. Pembiayaan pun kita bagi. Jadi tuan-tuan hanya membuat polisi, menentukan saja. Ini kemudahan yang sedang ada, dan saya rasa lepas ini kita akan lihat perkembangan semua koperasi, bukan sekolah saja. Koperasi keluarga pun sama. Sebab koperasi keluarga ada banyak harta kita lepas meninggal arwah. Harta itu nak diagihkan pada anak yang 5 orang, tapi seka saja tanah. Nak pecah tak boleh, cuy. Tak payah jual tuan-tuan hari ini. Buat koperasi keluarga, masuk ahli Kopsha, Kopsha datang bangun. Ini cerita dah berlaku, bukan cerita nak laku je. Kan? Kita bagi pembiayaan tadi 1 juta pada 2 juta kepada koperasi keluarga Datuk Marjab daripada Kedah, tapi dia buat di Sepang. Dia buat bangunan kawasan perumahan. Jadi bagaimana kita lihat, inilah yang menyebabkan kita ni ketinggalan ke belakang. Harta orang Melayu lebih daripada 40 bilion aset orang Melayu tak terurus sebab pesakal. Dah meninggal, harta di tengah bandar, nak jual tak boleh, nak proceed tak boleh, nak jual pun tak boleh sebab tak selesai pesakal. Tapi kalau dia ada koperasi boleh bangun atas nama koperasi. Walaupun pesakal tak selesai, boleh dibangunkan oleh koperasi. Tapi dimanage oleh koperasi. Jadi ini berlaku. Saya harap boleh memberi perubahan, memberi benefit kepada kita semua. Jadi pertama nak minta jadi ahli Kopsha sekarang. Kalau dulu tuan-tuan hanya tertiary, hari ini tuan-tuan expand, perluaskan aktiviti peruncitan. Kita hantar barang semua, tuan-tuan hanya jual saja. Ya, kita gunakan DC rakan kita swasta, iaitu Pak Iza, Sdn Berhad, Pema Adabi dan juga Nestle. Sementara DC Angkasa sendiri akan siap. Jadi untuk itu kita pastikan harga kita baik ataupun lebih kurang sama kompetitif dengan orang lain. Kita tak mau beritahu kepada publik kita jual harga lebih murah, wah kita jual mahal. Ini yang berlaku. Tidak adanya loyalty kepada koperasi. Koperasi selalunya jual barang tak lebih baik daripada kedai luar. Tak berlaku seperti yang berlaku di Jepun. Kalau tuan-tuan pergi di Jepun, koperasi JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union, merupakan koperasi yang berjaya dalam menangani isu peruncitan, hypermarket, minimarket. Lebih dari 600 buah hypermarket di negara Jepun dimiliki oleh JCCU. Dan saya ingatkan semua masyarakat melanggan di JCCU jealous oleh swasta dan komplain kepada kerajaan. Kerajaan keluar undang-undang. Tidak dibenarkan mereka yang bukan ahli melanggan di kedai koperasi.
undang keluar. Kita Malaysia tak ada undang lagi. Mengapa? Swasta dah komplain. Bila buka supermarket milik koperasi, menyusah orang lain menyusah. Jadi JCCU ambil stand, campaign habis-habisan. Semua orang jadi ahli koperasi. Mengapa mereka langgar kedai koperasi? 3 sebab. Pertama, harganya kompetitif. Dia tak kata murah, harganya kompetitif. Yang kedua, kualitinya very good. Yang ketiga, selamat dipakai. Dia tak jual benda beracun. Sebelum masuk barang dalam kedai, dia ada QC team yang menilai produk itu boleh masuk tak boleh masuk. Kalau ada chemical, buang. Jadi kalau kita buat supermarket nanti, kita kena ada QC. Ya, halal tak halal. Pertanyaan halal jangan masuk. Jadi perkembangan terkini kita lihat, kita sekarang akan mempunyai potensi yang lebih besar pada masa akan datang apabila ICA, International Cooperative Alliance, yang kita juga menjadi ahli. Selalunya disebut dalam ICA kebaikan dan kejayaan Malaysia, koperasi sekolah mendapat pujian selalu. Bila sebut saja koperasi sekolah, Malaysia nombor 1. Tuan-tuanlah, tanya tuan-tuan, bukan ke tuan-tuan. Sebab kita berjaya melawan dunia. Semua dunia tak boleh buat macam Malaysia buat. Banyak negara-negara datang belajar di Malaysia macam mana nak wujud koperasi sekolah. Mereka ada sekolah tapi tak berjaya. Singapura mari, Indonesia mari, Sri Lanka mari, acap menerima grup melawat dan melihat perkembangan koperasi sekolah. Jadi kita berjaya dalam berbanding dengan. Yang lebih meyakinkan kita lagi, kita sekarang sedang merancang dengan ICA, International Cooperative Alliance Asia Pacific Business Office, dibuka di Kuala Lumpur. Jadi Angkasa telah memberi kepada ICA Asia Pacific Business Office di Kuala Lumpur. Dan apabila kita bagi pejabat itu mulanya berada di Singapura. 9 tahun beroperasi di Singapura, tidak ada perkembangan. Sebab Singapura tak ada kepentingan. Singapura sudah berjaya dengan perwujudan dia melalui kedai runcit dia, iaitu JC FairPrice, NTUC FairPrice. Dia cukup berjaya. Dia pun 100 lebih kedai supermarket koperasi milikan FairPrice. Hanya 2 buah supermarket luar yang bukan koperasi. Dia cukup berjaya. Jadi dia tak perlu pejabat itu untuk merancangkan perkembangan perniagaan. Jadi saya offer di ICA, minta supaya ofis dalam Kuala Lumpur. Alhamdulillah diterima. Dan Mei lalu dalam mesyuarat agung ICA di Kobe, mereka telah implement perlembagaan, masukkan bisnes office Kuala Lumpur sebagai satu perkara dalam bylaw. Alhamdulillah dah beroperasi sekarang. China akan hantar seorang senior staff daripada All China Federation Supply and Marketing Cooperative. Ini tahu besar kecil koperasi di negeri China. Supermarket dan hypermarket milik koperasi. Saya nak sebut hanya pekerja saja. Pekerja dia 1 juta. Pekerja saja 1 juta. Jadi bayangkan kita member 1 juta. Dia pekerja supermarket dan rantaian perniagaan dia 1 juta. Itu koperasi yang akan datang Kuala Lumpur. Korea akan hantar seorang staff. Jepun, JCCU akan hantar seorang staff. Malaysia bagi 2 orang staff. Jadi semua under payroll Malaysia. Yang Jepun payroll Jepun, China payroll China. Jadi kita bagi office. Dah beroperasi. Korea dah staff. Dalam 2 bulan lalu, di Secretary General Asia Pacific, Dr. Choi daripada Korea datang. Dan dia bertemu dengan saya dan bertemu dengan pengurusi eksekutif angkasa koperasi, iaitu Datuk Ni Ali, dan dia beri perancangan dia. Dia akan mewujudkan rantaian supermarket seluruh negara Asia Pasifik bermula di Malaysia. Dan dia akan pastikan semua aspek di negara-negara Asia Pasifik ada shareholder. Jadi Malaysia akan jadi shareholder, Indonesia akan jadi shareholder, Korea akan jadi shareholder. Jadi itu membantu kita. Kalau kita buka supermarket di Malaysia, bukan Malaysia punya supermarket milikan ICA, yang Malaysia ada share dalam itu. Saya rasa membantu kita. Ini yang diharapkan supaya wujud di Singapura. Tapi Singapura gagal menjalankan fungsi tersebut. Jadi oleh itu, bila ini wujud, pertama kita boleh pasti perluasan perniagaan kita, barang-barang kita boleh keluar, boleh masuk supermarket di negeri China melalui rantaian ini. Barang China boleh masuk ke sini. Kalau barang kita masuk ke sana,
Proses yang berikutnya ialah pertama, koperasi-koperasi kita yang mengeluarkan produk akan sampai produk mereka, dan yang kedua, konsep halal hub ini akan berlaku. Kita akan keluarkan halal saja. Dan kalau nak masuk sini pula, kita pastikan halal semua. Dengan kata lain, China juga terpaksa buat produk halal nak masuk dalam rantaian supermarket kita. Jadi ini dirancangkan, belum lagi jadi kenyataan, tapi ofis dah mula berpolisi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu kejayaan dan harapan kita yang kita sedang merancang, dan benda ini bukan tak boleh dibuat, boleh dibuat.